Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1328. Antara paparan utama. Pembangkang malas membaca, kuat temberang. Bahaya guna politik perkauman setelah didakwa rasuah. Rakyat mahu kerajaan stabil. Dahsyatnya fitnah akhir zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menyelar sikap pembangkang Perikatan Nasional yang terus menabur pembohongan termasuk menuduh kerajaan pada masa ini sebagai zalim. Kononnya kerajaan Madani meminggirkan negeri-negeri yang majoriti penduduknya Melayu Islam. Pengerusi Pakatan Harapan itu berkata hujah berlandaskan ayat Al-Quran itu tidak dapat menutup kemalasan mereka untuk membaca dokumen belanjawan 2023 yang dibentangkan beliau pada 24 Februari lalu. Anwar menegaskan belanjawan 2023 tersebut jauh lebih baik berbanding belanjawan sejak 3 tahun lalu. Bacalah buku belanjawan itu, jangan guna temberang sana sini, sindirnya ketika menggulung perbahasan belanjawan peringkat dasar di Dewan Rakyat kemarin. Beliau juga mempersoalkan ketiadaan berlaku pertambahan peruntukan untuk negeri-negeri dalam belanjawan bagi tempoh 3 tahun yang lalu. Kata Anwar, ahli Parlimen Pembangkang sepatutnya menemui fakta peruntukan tahun 2023 jauh lebih tinggi berbanding belanjawan ketika PAS berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional atau Keluarga Malaysia. Perlis daripada 250 juta ringgit sebelum ini saya tambah jadi 570 juta ringgit. 3 tahun lalu apa jadi? Mengapa tidak ditambah? Di mana peruntukan Kelantan? Saya tambah 2.5 bilion ringgit daripada 1.8 bilion ringgit. Tak perlu ucap terima kasih tetapi jangan hina dan cerca saya, sindir beliau. Anwar juga menemplak wakil rakyat pembangkang kerana dalam perbahasan acap kali membandingkan angka peruntukan yang diterima negeri Melayu dan Malaysia Timur. Bayangkan apa yang berlaku. 3 tahun mereka perintah bersama dalam kerajaan. 3 tahun belanjawan banding atau ketimbang belanjawan yang saya bentangkan. Jauh lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya. Termasuk pada Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Bidasnya. Menurut Anwar, pemberian dan bantuan kewangan kepada Kelantan ditambah menjadi 351.5 juta ringgit, selain Terengganu 411.1 juta ringgit dan Perlis 154 juta ringgit. Saya bagi perhatian Perlis kerana Perlis tidak mampu mengurus kewangan negeri untuk membayar gaji kalau kita tidak bantu secara sungguh-sungguh dari pusat. Ujarnya. Mengenai Sabah dan Sarawak, Anwar berkata kedua negeri tersebut dalam kategori lain kerana terikat dengan Perjanjian Malaysia 1963. Dibanding dengan Sabah dan Sarawak, tidak adil dibanding. Sabah dan Sarawak masuk Malaysia kemudian. Kawasan desa jauh ketinggalan, jauh lebih teruk kawasan miskinnya. Ini bukan pertimbangan politik, saya konsisten dalam hal ini. Dulu kita beri 16 hingga 19 juta ringgit setahun. Tahun ini kita tambah 300 juta ringgit setahun. Apakah mencukupi? Rakan-rakan dari sana kata tidak cukup. Saya setuju. Tetapi inilah upaya kita untuk menunjukkan benar-benar madani untuk menegakkan keadilan, jelasnya. Dalam perbelanjaan ini, Anwar memberi jaminan bahawa Kelantan dan Terengganu tetap mendapat wang ihsan yang sebahagiannya disalurkan terus kepada orang miskin kerana kemiskinan di Terengganu 12%, sementara di Kelantan 21%. Justru soal ahli Parlimen Tambun itu, apa salahnya Menteri Kewangan selalu terus kepada orang miskin? Kalau tidak, beri banyak mana pun wang ihsan, kadar kemiskinan di Kelantan dan Terengganu masih pada tahap yang sama, tegasnya. Dalam satu perkembangan lain, Anwar memaklumkan bahawa konglomerat Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari telah menarik diri daripada terlibat dalam projek pembinaan lapangan terbang yang dirancang untuk dibina di Kulim, Kedah. Beliau menyatakan baru menerima surat daripada Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengenai projek tersebut. Saya baru terima surat daripada Menteri Besar. Minta ditimbang
Tapi begitu je, surat. Cadangan itu cadangan daripada syarikat swasta. Dan katanya syarikat Tan Sri Syed Mokhtar akan membantu menguruskan. Syed Mokhtar hubungi saya tadi dan mengatakan, maaf tu saya tidak sedia untuk jalankan projek itu. Ini saya bercakap di Parlimen. Bila dapat maklumat itu, dia kata memang ada cadangan dan tidak mampu buat begitu kerana jumlahnya 7 bilion ringgit, kata Anwar. Dalam pada itu, Anwar mengesahkan kenyataan Menteri Pengangkutan Anthony Locke bahawa pihaknya belum menerima cadangan rasmi untuk projek tersebut. 7 bilion ringgit kalau orang nak bawa modal kemudian tak diteliti oleh unit perancangan ekonomi, tak diteliti oleh Kementerian Kewangan, tak diteliti oleh Kementerian Pengangkutan, pakai umum macam itu sahaja. Ini perintah cara apa? Tak ada dalam projek begitu. Mana-mana negeri bila ada usul mesti diputuskan secara bersama agensi pusat. Ini belum berlaku, tempelaknya. Kerana syarikat yang dibuat itu, seperti yang disebut Menteri Pengangkutan, SCK Group yang dipilih sebagai rakan strategik pada Julai 2022 telah batalkan cadangan mereka. Tambahnya menjelaskan mengapa projek tersebut tidak ada dalam Belanjawan 2023. Beliau bagaimanapun berkata jika benar Kerajaan Negeri Kedah mahu meneruskan projek itu, pihak tersebut boleh mengemukakan cadangan untuk diteliti oleh Kementerian Kewangan. Malangnya ketika Anwar menggulung perbahasan, pemimpin tertinggi Perikatan Nasional tidak berada di Parlimen. Kecuali beberapa ahli Parlimen pembangkang yang hadir, pemimpin mereka hanya berani berkokok nyaring tatkala Anwar tidak ada di Parlimen. Belanjawan 2023 berjumlah 388.1 bilion ringgit dengan 289.1 bilion ringgit untuk belanja mengurus, 99 bilion ringgit bagi belanja pembangunan dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka itu lulus pada peringkat dasar. Syarikat yang dikatakan mahu membina lapangan terbang Kulim tarik diri. Muhammad Sanusi nak dapat dana dari mana? Hari ini, Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mak Yassin berdepan 6 pertuduhan iaitu membabitkan 4 menggunakan kedudukan mendapatkan rasuah RM232.5 juta ringgit dan 2 kesalahan pengubahan wang haram membabitkan RM195 juta ringgit. Mengikut pertuduhan, Mahyadin sebagai seorang pegawai badan awam iaitu Perdana Menteri dan Presiden bersatu menggunakan kedudukan untuk suapan iaitu wang RM200 juta ringgit, RM1 juta ringgit, 19.5 juta ringgit dan 12 juta ringgit bagi partinya daripada 3 syarikat serta seorang individu. Kesalahan itu dilakukan di Pejabat Perdana Menteri Blok Utama Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Wilayah Persekutuan Putrajaya antara 1 Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021. Pendakwaan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama. Mahyadin juga didakwa sebagai Presiden Bersatu menerima 120 juta ringgit dan 75 juta ringgit daripada sebuah syarikat yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB Bank milik parti. Kali ini, kesalahan tersebut dilakukan di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Central antara 25 Februari 2021 hingga 8 Julai 2022. Pendakwaan mengikut Seksyen 4-1-B dibaca bersama Seksyen 87-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 4-1 Akta sama. Menurut laporan, kesemua nilai tersebut disyaki hasil daripada 30 rasuah yang diterimanya sebagai balasan mendapatkan projek kepada kontraktor. Ahli Parlimen Paguh itu menafikan tuduhan tersebut dan mendakwa ia pendakwaan terpilih oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bekas Ketua Penerangan Bersatu Datuk Wan Saiful Wan Jan dalam satu hantaran di Facebook mengecam dakwaan yang dianggapnya untuk menumpuhkan Perikatan Nasional agar tiada semak imbang dalam negara ini. Anwar Ibrahim adalah seorang yang sebelum ini telah dihukum penjara atas kesalahan salah guna kuasa. Tidak pelik jika bekas banduan ini mengulang perangai lama apabila mendapat peluang duduk di atas singgasana. Rakyat dan pemerhati antarabangsa perlu sedar bahawa inilah dia Anwar Ibrahim yang sebenar. Tekanan yang Anwar kenakan kepada pembangkang adalah untuk melumpuhkan proses semak imbang. Nepotisme bermarajalela dalam kerajaan Anwar. Anwar bukan seorang reformis, dia seorang pendendam tua yang oportunis dan kuku besi dakwanya. Jom channel Nasihat Wan Saiful untuk lihat cermin. Yang oportunis dan kuku besi ialah pemimpin yang merampas kuasa ketika kerajaan sedang berperang dengan serangan wabak COVID-19. Pemimpin yang sama itu buntu untuk menangani serangan tersebut lantas melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang panjang.
Akibatnya, sempadan negara tutup, kilang tutup, pasaraya tutup, sekolah dan universiti juga tutup. Rakyat hilang pekerjaan, ada yang kelaparan mengangkat bendera putih, ramai juga yang putus asa lalu membunuh diri. Akhirnya Parlimen pun ditutup kerana pengisytiharan darurat pada 12 Januari 2021 hingga 1 Ogos 2021. Berdasarkan tuduhan salah guna kuasa itu turut berlaku semasa Parlimen ditutup kerana pengisytiharan darurat. Malangnya, dakwaan rasuah ini dikaitkan pula dengan politik perkauman. Ketua Pengarah JKOM Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof menjelaskan bahawa Jana Wibawa adalah program permekasaan kontraktor Bumiputra Berwibawa yang diluluskan oleh kerajaan pada 12 November 2020 semasa Mahyadin menjadi Perdana Menteri. Terdapat 56 projek di bawah program Jana Wibawa bernilai 6.3 bilion ringgit dan dilaporkan Bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta ringgit daripada kontraktor bagi projek ini. Susulan itu, SPRM bertindak membekukan akaun Bersatu, jelas Dr. Muhammad Agus. Beliau membangkitkan pendirian Mahyadin ketika Datuk Seri Najib Razak didakwa berhubung skandal One Malaysia Development Berhad, 1MDB, ketika itu Mahyadin menjadi jaguh yang mendesak agar Najib didakwa untuk membersihkan negara ini. Peliknya, setelah disiasat hari ini, Tan Sri Mahyadin Yassin bukan mengambil kesempatan untuk membersihkan parti dan dirinya, tetapi mendakwa tuduhan ke atasnya adalah pendakwaan politik terpilih bidasnya. Menurut Dr. Muhammad Agus, sejak awal lagi Perdana Menteri telah menyatakan tidak akan campur tangan dalam kes sebegini dan menyerahkannya kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dan mendakwa. Saya hairan apabila ada yang menyatakan dakwaan ini tidak adil. Apa yang tidak adilnya apabila semua yang terlibat dalam penyiasatan dan pendakwaan ini, Ketua Pusrojaya SPRM, Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Hakim Negara adalah dilantik sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri lagi tempelaknya. Beliau turut melahirkan kerisauan dengan sentimen yang menggunakan isu agama dan kaum untuk menarik simpati orang Melayu. Kenyataan seperti dakwaan terhadap Tan Sri Mahyadin Yassin bersifat dendam. PHBN takut pada sokongan orang Melayu. Dakwaan terpilih untuk mengalih perhatian bagi menutup isu ROS dan menyuruh orang Islam bermunajat untuk menolak kezaliman ke atas Tan Sri Mahyadin Yassin adalah bahaya. Bahayanya adalah kerana Tan Sri Mahyadin Yassin dan PN akan terus menggunakan sentimen agama dan perkauman untuk menarik sokongan orang Melayu. Bahayanya kerana sentimen ini boleh mencetuskan rasa tidak selesa rakyat, huru-hara, menakutkan pelabur dan menjejaskan ketenteraman awam, tegas bekas Profesor Universiti Kebangsaan Malaysia itu. Beliau menasihatkan agar penyokong Mahyadin dan Perikatan Nasional bersederhana. Hadapi dakwaan, Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Najib dahulu menghadapi tuduhan tanpa mengaitkan dakwaan ke atas mereka dengan Melayu dan agama. Rasuah salah, kita patut tangkap perasuah. Jika pemimpin menghadapi tuduhan rasuah, kita bicarakan mereka dengan adil. Jangan jadikan rasuah sebagai modal politik perkauman untuk mengganggu kestabilan politik negara, ujar Dr. Muhammad Agus. Dalam 100 hari pentadbiran yang diterajui Anwar Ibrahim, adakah mana-mana rakyat khususnya Melayu yang mengangkat bendera putih kerana kebuluran atau menghadapi kesukaran sehingga membunuh diri? Ajaran mana yang membenarkan penghinaan kepada bekas banduan? Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT Bukit Aman akan menjalankan siasatan terhadap Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berhubung kenyataannya yang mendakwa Perikatan Nasional sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai berkata pihaknya telah menerima laporan terhadap Ahli Parlimen Marang itu yang dibuat Pemuda Amanah Nasional dan Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi semalam. Kes berkenaan akan disiasat oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas Bukit Aman. Katanya ringkas dalam sidang media di IPD Sentul kemarin ketika diminta mengulas mengenai laporan tersebut, lapor bernama. Terdahulu, Esko Pemuda Amanah Nasional Fadli Umar Aminul Huda dan Ketua AMK Selangor Izwan Kasim membuat laporan polis berhubung kenyataan Abdul Hadi yang mengakui beliau dan Parti Blok Pembangkang merancang untuk menjatuhkan kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Abdul Hadi, ia perkara biasa dalam demokrasi dan tiada sesiapa pun boleh menghalang usaha tersebut. Katanya, berdasarkan amalan di negara ini, kerajaan boleh ditumbangkan bukan hanya menerusi pilihan raya umum tetapi melalui undi tidak percaya di Parlimen atau surat akuan berkanun SD. Menurut Fadli Umar Aminul Huda, rancangan untuk menjatuhkan kerajaan itu adalah salah satu bukti Abdul Hadi tidak bertanggungjawab selain sangat bertentangan dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Parlimen baru-baru ini. Hadi Awang merupakan seorang ahli parlimen tetapi beliau masih lagi dengan tindakan serta gembira
tanpa segan silu menyatakan bahawa usahanya telah berjalan dan mengakui bahawa mereka hendak menjatuhkan kerajaan yang ada pada hari ini, katanya. Yang di-Pertuan Agong dalam titahnya tidak mahu melihat kerajaan bertukar semasa baginda masih bertakhta. Baginda merujuk kepada keadaan negara yang tidak stabil dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini akibat pucuk pimpinan kerajaan berubah sebanyak 3 kali. Malang sungguh apabila parti politik yang kononnya memperjuangkan Melayu Islam tetapi dalam kepala otak pemimpinnya hanya memikirkan bagaimana hendak menjatuhkan kerajaan sedia ada yang dipilih rakyat. Lebih malang apabila kenyataan itu dibuat ketika Perdana Menteri sedang membentangkan Belanjawan 2023 yang banyak kandungannya untuk membina semula negara pasca COVID-19. Bukannya Presiden PAS bercakap tentang bagaimana memperbaiki isi kandungan belanjawan yang dibentangkan. Sebaliknya, beliau membayangkan bahawa kerajaan ini akan tumbang. PRU15, parti-parti komponen PH tidak mencukupi dan terpaksa menggabungkan semua parti kecil dan segala yang berpenyakit bagi mencukupkan jumlahnya. Dalam kerajaannya yang bergelora disaksikan kepada rakyat. Kalau jatuh lagi, jangan salahkan kami. Bukan tebuk atap tetapi atapnya bocor, pintunya terbuka dan dindingnya pecah, kata Abdul Hadi di Parlimen. Malah di luar Parlimen, beliau mencemuh titah yang di-Pertuan Agong kononnya bukan menjadi kata putus yang menghalang untuk perubahan dalam negara demokrasi. Jelas ini adalah ungkapan derhaka seorang yang digelar Tuan Guru oleh para pengikutnya. Kenyataan Abdul Hadi ini amat berbahaya kerana ia turut meracun pemikiran pentaksubnya. Ketua Penerangan Pemuda PAS Gombak Sofi Kamari dengan bangga menciap di Twitter dengan ayat yang boleh ditafsirkan sebagai seruan untuk menjatuhkan Perdana Menteri. PMX to XPM, masa semakin hampir, insya-Allah Malaysia tanah airku yang lebih baik, ciapnya. Maksudnya daripada Perdana Menteri ke-10 kepada bekas Perdana Menteri, masa semakin hampir untuk dijatuhkan. Justru, Jom Channel bersetuju dengan desakan Pemuda Amanah dan AMK serta tindakan pihak polis untuk menyiasat Abdul Hadi. Cukuplah kucak-kacir yang berlaku selama 33 bulan gerombolan penderhaka ini memerintah negara. Baru-baru ini tular sebuah video seorang agamawan yang dikenali sebagai juru kempen parti sebelah mengeluarkan kenyataan seperti berikut. Masjid di Pulau Pinang, di satu masjid di Pulau Pinang tu, dulu masjid, hari ini jadi tokong. Dulu ni milik India Muslim. Lepas balik ke India, lepas tinggal, entah macam mana siapa tak tahu. Hari ini dah jadi tempat ibadat orang bukan Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang MAINPP dalam satu kenyataannya berkata pihaknya menerima sepotong video TikTok yang menggambarkan seorang ustaz yang dikenal pasti sebagai Ustaz Zainul Asri. Di dalam kuliahnya yang bertarikh 14 Februari 2023, beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa sebuah masjid di Pulau Pinang telah ditukar menjadi tokong. MAINPP menerusi yang di-Pertuannya Datuk IR Ahmad Zakiuddin Abdul Rahman dengan sekerah kerasnya menafikan tuduhan liar tersebut. Secara fakta merujuk kepada interim register lot yang dimaksudkan terdapat 20 pemegang amanah asal bagi Kong Hock Kiong Temple melalui Perintah Mahkamah Peletakan Hak Jilid 2 Vol 61 pada 28 Disember 1973. Seterusnya berlaku pertukaran pemegang amanah disebabkan kematian, jelasnya. Ahmad Zakiuddin berkata tokong yang dimaksudkan terletak di lot 523 adalah terbitan daripada lot 71/2 TS19 daerah Timur Laut. Lot tanah ini berstatus first grade, katanya. Beliau menjelaskan pada asalnya tanah ini telah dimiliki oleh pemegang amanah berkenaan bagi Kong Hock Kiong Temple nombor 30 Pitt Street melalui grant nombor 2420 tahun 1838 iaitu pemberian daripada The Public Seal of the Colony oleh Gubernur dan Komander Negeri-Negeri Selat iaitu Cecil C. Smith. Justru MAINPP menafikan tuduhan tidak berasas ini kerana ia dilihat mampu menimbulkan salah tanggap masyarakat dan menimbulkan perbelahan di antara kaum dan agama di negeri majmuk ini. MAINPP menuntut permohonan maaf secara terbuka daripada Ustaz Zainul Asri untuk menjernihkan persepsi negatif yang mula tersebar di kalangan umat Islam Pulau Pinang, tegas Ahmad Zakiuddin. Mentang-mentang Pulau Pinang dikuasai oleh Pakatan Harapan di bawah teraju pimpinan DAP, maka sedap mulut sahaja mengeluarkan kenyataan tanpa usul periksa. Oleh kerana dakwaan ustaz itu pada keseluruhannya tidak benar, maka ia adalah satu fitnah yang amat dahsyat kepada Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Malah, ustaz berkenaan telah menghina umat Islam Pulau Pinang seolah-olah buta tuli dan bodoh, tidak dapat menjaga hak agama mereka sehingga masjid boleh ditukar menjadi tokong.
Jikapun beliau memohon maaf, video berkenaan sudah tular dan pastinya ramai di kalangan walaun dan orang Melayu yang naif percaya dengan fitnah dahsyat ini. Pembuatan fitnah dikecam keras oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda dalam hadis diriwayatkan oleh Huzaifah radhiyallahu an yang bermaksud tidak masuk syurga orang yang menyebarkan fitnah, yakni mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya Islam melarang perbuatan fitnah. Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan hukuman yang menimpa ke atas orang yang turut serta menyebarkan fitnah setimpal dengan peranan yang dimainkannya. Surah An-Nur ayat 19 menyebut balasan bagi orang yang suka membuat fitnah. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan-tuduhan yang buruk dalam kalangan orang-orang yang beriman, mereka akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan ingatlah, Allah mengetahui segala perkara sedang kamu tidak mengetahui yang demikian. Surah An-Nur ayat 19. Jom Channel amat hairan bagaimana seorang yang berilmu agama dan berceramah di sana sini terpengaruh dengan bisikan syaitan untuk menabur fitnah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.